Alhamdulillah. Jadi, okay, boleh kita mulakan Baik. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat Ramadan Al-Mubarak untuk hari yang ke-16 hari ini insyaAllah. Dan kita berada dalam siri yang ketiga, program bicara karyawan, anjuran bahagian pengembangan bahasa pelbagai kaum, Dewan Bahasa dan Pustaka, bersempena dengan pengisytiharan Kuala Lumpur sebagai Ibu Kota Buku Dunia 2020. Indahnya ilmu perspektif, persepsi dan perspektif Malaysia membaca. Dan petang ini kita rasa amat bertuah kerana bersama-sama kita ialah Puan Margaret Gambang, pemberita penyampai berita perdana dan pengacara Selamat Pagi Malaysia. Dan kita akan berbincang atas tajuk yang biasa tapi mungkin ada sesuatu yang boleh kita kongsikan pada petang ini, iaitu bahasa Melayu, bahasa pemersatu. Puan Margaret, apa khabar di sana petang ni? Okey? Saya sihat, baik. Cuaca di sini pun cerah. Saya rasa kalau sejak PKP ni dikuatkuasakan, ramai yang berada di rumah dan saya juga tidak terkecuali. Cuma ada masa-masanya saya akan ke pejabat lah untuk menjalankan tugas seperti biasa. Tapi hari ni kebetulan saya tidak bertugas. Okey. Jadi hari ni Puan Margaret berada di rumah lah. Saya ada, orang kata apa, melihat-lihat Instagram Puan Margaret dan ada mereka bertanyakan, dipanggil Puan pula. Okay. Tapi begitulah istilah yang kami gunakan di Dewan Bahasa dan Pustaka, walaupun belum berumah tangga ataupun status wanita, sekalipun kita gunakan gelaran Puan untuk kita berbahasa rasmi lah. Ya, ada yang keliru. Kata saya tak jemput pun ada majlis, tahu-tahu dah jadi puan. Tapi itulah sebenarnya di sini secara tak langsung kita tahu sebenarnya masyarakat kadang-kadang apabila dah terbiasa dengan sesuatu perkara, contohnya perkataan puan tu, puan tu sinonimnya dengan orang yang dah berkahwin, tetapi atas urusan rasmi dan formaliti kita gunakan puan. Malah kalau saya di pejabat pun kami berinteraksi dengan golongan ataupun pihak atasan walaupun belum berkahwin pun dipanggil puan. Jadi secara tak langsung kita sebenarnya memberi pengetahuan dan mendidik jugalah, puan tu sebenarnya tidak semestinya sudah berkahwin. Okay. Inilah bahasa, keunikan bahasa dan budaya kita ya. Tapi Puan Margaret, sebelum kita pergi jauh lah petang ini dan kita pun atas topik bahasa Melayu, bahasa pemersatu, ini semua orang tahu bahawa bahasa Melayu merupakan negara 152 dalam Perlembagaan Persekutuan. Tapi sebelum kita pergi jauh, kita nak mengimbau sedikit lah. Boleh Puan Margaret ceritakan sedikit latar belakang, berasal dari mana, kemudian bersekolah dan sebagainya, penglibatan mungkin semasa zaman persekolahan dalam aktiviti kurikulum berbahasa Melayu. Saya berasal dari Sibu, Sarawak, salah satu bandar kecil di Sarawak. Saya bersekolah, sekolah rendah SRK Bandaran Sibu nombor 2. Kemudian selepas 6 tahun menamatkan UPSR, saya masuk sekolah menengah di SMK Bukit 5. Di situ juga selama 5 tahun saya habiskan terus sehingga ke tingkatan 5. Selepas itu saya melanjutkan pengajian di sebuah IPT swasta, menjurus dalam bidang sains komputer. Tidak ada kaitan pun dengan apa yang saya lakukan sekarang. Sebab sekarang ni bidang penyiaran. Dulu belajar sains komputer, ada yang bertanya saya lah, kenapa belajar lain tapi bekerja di bidang lain, tapi itu realitinya lah. Sebab sekarang ni kalau kita lihat peluang terbuka di mana-mana. Cuma kalau kita terlalu memikirkan tentang bidang yang kita belajar saja, kita sebenarnya terlepas peluang-peluang lain. Jadi apa salahnya kalau kita mencuba benda baru, kita perluaskan skop itu, tidak hanya menjurus kepada bidang yang kita belajar saja. Kalau tentang pelibatan dalam bahasa, di sekolah saya sebenarnya menjadi ahli dan juga AJK dalam Persatuan Bahasa Inggeris, bukan bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Tetapi di sekolah kebanyakan daripada guru yang mengajar pada waktu itu ada terdiri daripada guru-guru dari Semenanjung. Jadi di situ sebenarnya saya banyak belajar bahasa Melayu yang tepat, yang betul, dan mereka juga mengajar kami dalam bahasa Melayu. Malah di sekolah juga bahasa Melayu merupakan subjek yang paling saya gemari, sebab di sekolah
kami berinteraksi pun menggunakan bahasa Melayu, terutama dengan guru-guru yang bukan dari Sarawak. Tetapi bahasa pertuturan itu sebenarnya kadang-kadang bercampur-campur. Jadi cabarannya apabila kita berada di sebuah negeri, di sekolah yang terletak di negeri yang majoriti penduduknya bukan penutur tegar bahasa Melayu, mencabar juga sebenarnya. Tapi kebanyakan daripada apa yang saya belajar adalah daripada pembacaan dan juga pemerhatian saya sendirilah. Sebab saya dulu masa kecil-kecil dulu suka menonton TV. Jadi Okey. kebanyakan masa tu saya belajar sendiri dengan menyaksikan drama dan sebagainya. Jadi itu antara yang menyebabkan saya Mhm. uh, apa rasa dekat dengan bahasa Melayu itu. Mhm. Mungkin apa pengaruh persekitaran itulah yang banyak Hmm. mempengaruhi Puan Margaret untuk mendalami bahasa Melayu. Tapi Hmm. itulah seperti juga kalau kita dalam minggu lepas bersama dengan Dr. Rajeshwari Yeah. pun pada mulanya apa tu pengajian bahasa Inggeris dan kemudian apa terus bertukar ke pengajian bahasa Melayu dan sastra. Ini satu keunikan bila macam kita lihat ada satu cabaran yang apa tu yang ditempuh ataupun yang dilalui macam Puan Margaret sendirilah melalui bahasa Inggeris, kemudian persekitaran tu sendiri yang di sana bukan guna bahasa Melayu, tapi mungkin ada sesuatu rasa keinginan Puan Margaret untuk terus mendalami bahasa Melayu. Boleh kongsi sikit? Kalau keinginan tu saya rasa sebab keinginan tu dah mula sejak saya di bangku sekolah lagi. Mhm. Sebab di sekolah ni bahasa pertuturan dan juga bahasa yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran adalah bahasa Melayu. Tapi kalau sekadar untuk belajar saja, saya rasa di dalam buku secara teori dan secara praktikalnya kita boleh buat sendiri. Tetapi apabila semakin banyak saya membaca tentang bahasa Melayu, ketika itu tidak banyak bahan bacaan yang khususnya ilmiah yang digunakan dalam bahasa Melayu. Internet pun pada waktu itu belum lagi digunakan secara meluas. Jadi apa yang saya belajar adalah di sekolah. Jadi di sekolah sebenarnya saya nampak keperluan untuk kita menggunakan bahasa Melayu, terutama apabila di Sarawak terutamanya lah, sebab kita berbilang kaum. Ya. Bahasa dan juga bangsa yang berbeza, etnik tertentu ada bahasanya sendiri. Jadi mereka sebenarnya disatukan dengan menggunakan satu perkara iaitu bahasa. Jadi secara tidak langsung di situ saya melihat keperluan untuk kita menggunakan bahasa Melayu itu sebagai bahasa penyatu, seperti mana kita katakan pemersatu, kerana kalaupun tidak kebanyakan daripada masyarakat di sana boleh bertutur dalam bahasa Melayu yang tepat, yang betul, tetapi itu sekurang-kurangnya mereka faham bahasa Melayu. Jadi saya melihat kepentingan untuk bahasa Melayu itu dimartabatkan, dan apabila saya belajar di peringkat yang lebih tinggi dan bertugas pula di Semenanjung, jadi saya melihat keperluan itu adalah lebih mendesak untuk saya menguasai bahasa Melayu secara teliti dan lebih mendalam. Jadi orang kata keperluan yang mendesak itu memerlukan Puan Margaret sendiri untuk mendalami bahasa Melayu lah. Saya saya terpandang kisah-kisah hari ini Puan Margaret bila diistilahkan sebagai push COVID. Push COVID menyebabkan orang yang tak pandai masak dia boleh jadi tukang masak hari ini. Siapa yang tak pandai gunting rambut, dia tiba-tiba je dia boleh jadi penggunting rambut. Sebab keterdesakan ataupun suasana terdesak itu menyebabkan kita harus mempelajari sesuatu lah. Dan Puan Margaret ada sesuatu yang Puan Margaret kata tadi tentang pembacaan kan. Dan kita lihat hari ini seperti yang umum mengetahui bahawa rakyat Malaysia ni kurang membaca berbanding dengan penduduk negara lain ya. Dan kita lihat bahawa pembacaan ni harus bermula pada budaya itu harus dipupuk atau digalak semasa zaman persekolahan lagi dah. Dan seperti yang Puan Margaret kata tadi, ada dua benda yang dapat saya lihat, bahawa satu melalui pembacaan dan yang kedua melalui menonton TV dapat menguasai bahasa Melayu dengan baik. Jadi mungkin Puan Margaret boleh berkongsi tips sedikit kepada kita bagaimana agaknya untuk memupuk budaya membaca ni sejak kecil. Kalau saya secara peribadi masa saya kecil dulu, bacaan yang saya banyak ada di rumah adalah bacaan-bacaan ringan. Contohnya seperti komik. Sebab manusia komik ni pada usia muda ketika kita masih kecil,
kita mudah tertarik dengan warna, kita mudah tertarik dengan komik yang ada unsur-unsur kartun. Apabila ada pula penggunaan perkataan ayat-ayat tertentu di dalam komik itu, kita secara tidak langsung juga membaca. Jadi di situ sebenarnya saya belajar. Ketika kecil ayah saya banyak kena berbelanja untuk membelikan komik untuk saya. Ketika itu hampir setiap keluaran yang popular ketika itu seperti Gila-Gila, Gila Hati. So mudah dan ringkas untuk dibaca. Kerana pada usia itu sekolah rendah kita tidak mahu memberatkan pemikiran. Jadi apabila pada awalnya membaca komik, lama kelamaan kita sudah beralih minat kepada yang lebih serius, buku-buku, buku-buku cerita, hikayat, riwayat dan sebagainya. Kemudian barulah kita membaca majalah pula ya, Dewan Pelajar, Dewan Siswa dan sebagainya. Jadi dari situ ada transisi daripada komik tadi sehingga bacaan yang lebih serius dan kita akan rasa kekurangan kalau tidak membaca. Jadi dari situ sebenarnya saya mula membaca dan bahan-bahan bacaan saya kalau keluarga saya dia tahulah memang penuh di dalam bilik sampai dah tak ada tempat nak letak dah, nak susun. Jadi banyak yang saya dah bagi dekat kawan-kawan yang lain pun. Tapi sebenarnya tidak salah dan sebenarnya bagus untuk kita berbelanja ke atas bahan bacaan. Kalau bukan untuk kegunaan kita saja, pada masa akan datang kita boleh sumbangkan kepada orang lain dan ilmu itu secara tidak langsung juga akan berpanjangan. Dan sampai sekarang pun saya membaca dengan cara itulah. Cuma sekarang bahan bacaan sudah berbeza juga. Kita ada banyak platform, bukan hanya buku secara umum, tetapi kita juga ada pilihan lain dengan platform media sosial pun membaca juga, walaupun kadang-kadang bahan bacaannya kita perlu pilih secara bijak lah. Ada yang sahih dan tidak sahih, terutama seperti kami sebagai penyiar, kami perlu menitik beratkan apa yang sahih dan benar. Jadi dari situ sebenarnya pembacaan itu tidak berhenti sampai bila-bila pun masih lagi menjadi kegemaran pada masa lapang. Okay, menarik ni sebabnya untuk memulakan minat membaca ni perlu galakkan keluarga dan pelaburan keluarga itulah boleh saya istilahkan sebagai pelaburan keluarga itulah yang kata apa pelaburan awal untuk masa depan membentuk budaya membaca dalam diri. Dan saya terbaca dalam kata-kata permulaan Instagram Puan Margaret ni banyak ayat-ayat yang macam ada yang tak kena dengan mata saya. Apa yang tak kena, saya tak boleh alihkan pandangan dari awak. Jadi saya rasa bila kata-kata yang sebegini untuk menarik perhatian, inilah satu kelebihan yang mungkin kita, bila saya cuba menghubungkan dengan Puan Margaret tadi suka baca komik, ini ayat-ayat yang menggelikan hati, yang orang kata pun menjentik jiwa rasu untuk mulakan bacaan. Mungkin boleh Puan Margaret ulas sikit. Berbahasa ni sebenarnya menjadi kegemaran saya ketika sekolah dulu. Kita imbau daripada awal lah, kalau sekolah tu kita gunakan bahasa-bahasa komik itu sebagai kelebihan. Kalau kita tahu ada perkara yang mungkin kawan-kawan sekolah kita tak tahu, kita berkongsi yang mencuit hati itu, secara tidak langsung kita menimbulkan minat mereka untuk membaca juga. Kita berkongsi, saya dah baca benda ni di sekian-sekian. Jadi yang si kawan ni tadi pun, oh ya ke, saya pun nak baca juga. Jadi kita memberi impact kepada orang di sekeliling. Dan bila dah meningkat usia, kadang-kadang kita terikut dengan trend. Macam yang tadi, mata semua tu tak boleh alihkan mata semua tu. Itu trend sekarang. Saya pinjam kataan pick up line kan. Kerana membaca ni kadang-kadang masyarakat mereka cenderung untuk membaca sekadar untuk suka-suka. Kalau untuk tujuan ilmiah dan ilmu, kadang-kadang mereka sukar untuk kita ada buffering sebentar ya. Okay. Boleh menarik mereka untuk minati bacaan itu sendiri. Okey. Menarik itu. Sebabnya orang kata daripada yang benda-benda yang mudah ini baru kita pergi kepada sesuatu yang bersifat serius ya. Mungkin Puan Margaret ada contoh bahan bacaan yang boleh kita kongsikan petang ini, sesuatu yang mungkin boleh teringat, sesuatu buku yang pernah dibaca yang orang kata pun mempengaruhi kehidupan. Mungkin boleh kongsikan?
Saya kalau bacaan serius, saya banyak membaca buku motivasi. Dan Mhm. kebanyakan daripada buku-buku ini sekarang saya sudah agak kurang membaca, tapi bacaan saya lebih terarah kepada uh, yang berbentuk e-book lah. Tapi kalau dulu ketika masih ada kelapangan, buku-buku motivasi seperti uh, Dr. Fazila Kamsah, Mhm. HM Tua, mereka antara penulis-penulis yang banyak unsur-unsur motivasi yang sebenarnya membuat kita terfikir tentang kehidupan dan sebagainya, cara untuk kita berkomunikasi Oh, dengan e-book. manusia. Sebab cara itu saja yang boleh memberikan Mhm. Mhm. terlihat mereka tulis juga kebanyakan adalah buku-buku yang ringkas, yang mudah Mhm. dan tidak memberatkan kepala. Sebab saya buku-buku yang berat itu kalau ada keperluan saya akan baca untuk mengetahui apa yang tersirat di sebaliknya, tetapi kalau buku-buku harian yang untuk digunakan sebagai pengisi waktu senggang, saya suka buku-buku Mhm. yang ringan, bacaan-bacaan Mhm. ringan. Mhm. Okey. So, satu perkongsian yang menarik ya, bila keperluan kita untuk membaca itu berdasarkan kepada situasi, dan seperti yang Puan Hmm. Margaret kata ini, kita membaca dan terus membaca sebab ia satu apa orang kata input kepada diri kita lah dalam pelbagai situasi. Tapi saya nak berbalik pada tentang bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu. Mungkin Puan Margaret berada pada latar belakang keadaan di negeri Sarawak ya. Kemudian berada di kawasan Sibu, dan kita melihat bahawa peranan bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu itu amat penting. Mungkin hal ini sedikit berbeza dengan apa yang berlaku di Semenanjung ya, dan menyebabkan ada rasa ketidakkeyakinan sesetengah orang terhadap keupayaan bahasa Melayu. Jadi mungkin Puan Bagat boleh memberikan pandangan tentang keupayaan bahasa Melayu itu sebenarnya dalam kita mempersatukan masyarakat. Kalau di Sarawak, khususnya di Sibu, uh, bahasa Melayu itu dia difahami oleh kebanyakan orang. Tetapi untuk bertutur dengan menggunakan laras bahasa yang betul, dengan tata bahasa yang tepat, mungkin sukar untuk kita cari orang yang sebegitu, melainkan atas tujuan-tujuan formal di pejabat, atas tujuan pendidikan dan sebagainya. Tetapi kalau untuk bertutur, bahasa Melayu sebenarnya ada tempat. Cuma untuk masyarakat memahami itu satu perkara, tetapi memahami dan mendalami itu perkara lain. Tapi kalau di Sarawak, disebabkan kami ada bahasa perantara yang lain pula, bahasa Melayu Sarawak. Bahasa Melayu Sarawak ini dia seakan-akan bahasa Melayu di peringkat Malaysia, tetapi di Sarawak dia dipahami oleh semua. Kebanyakan masyarakat di Sarawak akan menggunakan bahasa Melayu Sarawak sebagai bahasa perantara, kerana setiap etnik ada bahasa sendiri yang takkan semua orang faham. Kalau nak bertutur menggunakan bahasa Iban, contohnya sebab saya Iban, mungkin orang yang berbangsa Melanau tidak faham bahasa Iban. Dan saya sendiri Ya, sebagai orang betul. Iban pun, saya kadang-kadang tidak memahami bahasa Kayan, Kenyah, Bidayuh dan sebagainya. Jadi setiap etnik ini dengan bahasa masing-masing, apabila berjumpa dengan kaum yang berbeza, penyatu antara kami adalah bahasa Melayu Sarawak. Ia difahami dan dituturkan secara umum oleh kebanyakan masyarakat di Sarawak. Jadi itu cabarannya untuk bahasa Melayu itu kita tempatkan di tempat yang sepatutnya apabila kita berbicara tentang kedudukan ia di sesuatu negeri. Kalau di utara pun Kelantan ke di Kelantan, cakap utara Betul. ke semua kan. Jadi masing-masing ada bahasa sendiri. Tapi bahasa Melayu itu macam mana sekalipun dia akan ada tempatnya, dan kalau tidak dituturkan secara tepat, sekurang-kurangnya dipahami oleh masyarakat. Betul, betul. Hmm. Uh, Bahasa juga melambangkan ciri budaya yang dibawa ya. Dan kita lihat keindahan bahasa Melayu itu ialah di Malaysia ini, ialah bila kita mentuturkan bahasa Melayu bukan merujuk kepada orang Melayu saja ya, tapi dia membawa identiti budaya juga. Dan hari ini kita lihat semacam tadi kita sebut tentang ketidakkeyakinan ya. Yang keduanya ialah tentang penggunaan bahasa Melayu. Seperti yang Puan Margaret cakap tadi, bahawa mungkin bahasa Melayu ini digunakan sebagai bahasa bertutur sebab untuk memahami dan mendalami dalam bidang ilmu, dan itu ialah satu hal yang lain. Tapi ada juga yang prejudis dan menggunakan bahasa Melayu yang bercampur aduk ni, Puan Margaret. Pandangan Puan Margaret macam mana? Saya pernah mengalami peringkat di mana saya rasa
terganggu apabila ada orang mencampur-campurkan bahasa. Uh, Betul. saya merasakan perkara ini ketika saya di peringkat pembelajaran di IPT dululah. Sebab ketika di IPT, ketika pengajian kami juga menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar ketika itu di Sarawak, ketika saya menuntut di Kuching. Sepanjang pengajian itu kami menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara, tetapi ada sesetengahnya mungkin ini trend ketika kita di IPT ada kawan-kawan rakan-rakan sekuliah yang cenderung untuk menggunakan bahasa campur, bahasa Melayu dirojakkan menjadi bahasa Inggeris. Jadi secara tidak langsung kita saya tak tahu kenapa, mungkin kerana kita sudah tahu bahawa perlunya kita menggunakan bahasa yang betul. Jadi apabila orang lain bertutur, kita rasa sakit telinga. Jadi perkara itu secara tidak langsung membuatkan saya sendiri rasa saya perlu menggunakan bahasa yang betul walaupun orang lain tidak mempraktikannya, supaya apabila saya bercakap, berbahasa, saya tidak menyebabkan orang lain yang mungkin seperti saya akan rasa bingit mendengar campuran rojak itu. Jadi secara tidak langsung apabila saya mempraktikannya, lama kelamaan bagi saya yang penting adalah setiap individu itu ada tanggungjawab dia sendiri untuk menggunakan bahasa yang betul. Kalau nak bahasa Inggeris, gunakan bahasa Inggeris sepenuhnya. Kalau bahasa Melayu sepenuhnya. Kalau perlu menggunakan terma-terma yang tidak ada di dalam bahasa Melayu, jadi kita faham keperluan penggunaan perkataan tertentu. Tetapi apabila saya mula pula bertugas di dalam bidang penyiaran, maka lagilah kita rasa pentingnya penggunaan bahasa yang tepat dan terutama apabila kami sebagai penyiar, kami perlu menjadi contoh kepada masyarakat untuk menggunakan bahasa yang betul kerana kita sentiasa diperhati dan dipantau. Kalau bukan dipantau oleh masyarakat pun dipantau oleh bos-bos lah, ketua-ketua masing-masing. Jadi secara tidak langsung kita akan mendisiplinkan diri untuk menggunakan bahasa yang betul dan tidak merojakkan bahasa. Kerana merojakkan bahasa ini saya rasa kita tidak mahu orang lain luar daripada Malaysia, bukan rakyat Malaysia merojakkan bahasa, apatah lagi kita sendiri mencemarkan bahasa itu. Jadi itu tanggungjawab yang besar ya, disiplin berbahasa. Ini bukan disiplin bahasa, disiplin bidang ilmu tentang bahasa, tetapi disiplin kita sebagai salah seorang pengguna bahasa. Dan saya lihat inilah dan melihat pembangkit sendiri di RTM ya, dan perlu menunjukkan contoh penggunaan bahasa yang baik pada setiap masa ya. Bukan sahaja diperhatikan. Dan saya teringat ya pada tahun 2014-2015 Datuk Adilah di RTM masa, tapi Datuk Adilah dah bertara dan beliau sangat tegas orangnya dalam penggunaan bahasa, walaupun kami dari Dewan Bahasa sebab kita pernah menganggotai satu jawatankuasa. Dan saya rasa pembudayaan secara disiplin yang teratur dalam kalangan penyiar ini amat penting dalam memastikan penggunaan bahasa yang betul. Jadi dalam hal ini kita sering dikaitkan bahawa media juga sangat mempengaruhi masyarakat ya dalam penggunaan bahasa. Dan kita lihat kalau buat karangan di sekolah pun kita lihat akan ada tulis media tidak memberikan contoh yang baik terhadap pengguna bahasa ya. Dan pada media jugalah kita bergantungkan sumber ya untuk mendapatkan maklumat. Okey. Jadi mungkin Puan Bagit boleh kongsi tentang isu media ini. Isu penggunaan bahasa dalam media ini. Media ni dia sebagai penyebar maklumat dan boleh menjadi induk kepada penanaman doktrin dalam pemikiran masyarakat. Sebab media di mana-mana pun, di mana-mana negara pun akan menjadi rujukan. Cuma apabila di Malaysia kita ada media kerajaan dan juga media swasta. Jadi saya mewakili media kerajaan, bagi saya sebagai seseorang yang terlibat di barisan hadapan dalam media kerajaan ini, tanggungjawab kami adalah untuk mendidik masyarakat, bukan saja menyampaikan maklumat tetapi menggunakan laras bahasa yang betul. Kerana apabila kita bersiaran, masyarakat akan menilai dan menjadikan kita sebagai rujukan mereka apabila mereka berinteraksi dan juga melakukan perkara yang melibatkan tugas mereka di luar pula. Contohnya apabila kami di RTM, di bilik berita ataupun di bahagian lain sekalipun, apabila kita menggunakan bahasa yang betul, masyarakat yang menonton akan menganggap yang kita gunakan itu adalah tepat dan akan digunakan pula dalam kehidupan harian mereka.
Jadi tanggungjawab media sebenarnya kerana kita bukan hanya menyebarkan maklumat saja, tetapi kita menjadi perantara antara kerajaan dan juga masyarakat menyampaikan perkara-perkara yang positif. Ini termasuk bahasa, sebab bahasa adalah elemen yang menjadi penghubung antara rakyat dan juga kerajaan. Tetapi pada masa yang sama juga apa yang kita gunakan ketika bertutur, bertugas dan sebagainya, itu juga diperhatikan. Kalau kita salah, maka rakyat juga akan menggunakan perkataan, frasa yang salah dan disebarluaskan pula dalam kalangan komuniti mereka. Jadi kita sebenarnya perlu bertanggungjawab untuk menjadi orang yang mendidik, walaupun pada masa yang sama kita nak menyalurkan maklumat, tapi maklumat itu digunakan disampaikan dengan menggunakan perkataan ataupun ayat-ayat yang tepat dan betul. Dan betul lah seperti tadi Datuk Adillah dulu ketika beliau menjadi timbalan ketua pengarah kami. Banyak sebenarnya yang kami belajar daripada beliau, membiasakan yang betul dan membetulkan yang biasa. Sampai sekarang saya masih ingat lagi, walaupun sekarang dah besar, beliau masih lagi juga memantau dan rajin membetulkan kami. Tapi saya rasa memang perlu ada orang-orang sebegini kerana mereka akan menjadi rujukan dan pada masa yang sama boleh membetulkan kita kalau kita silap. Kita tidak tahu kita silap selagi kita tidak dibetulkan. Jadi masyarakat juga perlu kita tanam di dalam minda mereka yang betul adalah begini-begini. Yang salah kita jangan guna, kerana apabila kita menggunakannya, masyarakat kata betul lah tu, ada digunakan di TV, di radio dan sebagainya. Jadi secara tidak langsung kita mengajar perkara yang tidak betul. Umpama media penyiaran ini umpama kitab belajar bahasa yang bergerak ya di mana-mana sahaja masyarakat, baik sama ada di stesen televisyen ataupun di radio, jika digunakan meluas oleh pihak media, maka itulah yang dianggap sebagai sesuatu yang betul ya. Dan kita lihat juga Puan Margaret dalam bidang kreatif ya, contohnya filem dan drama ya. Suatu masa kita pernah dikejutkan lah penggunaan bahasa rojak ya dalam media hiburan ini, dalam medium hiburan ini. Dan saya lihat kebelakangan ini khususnya dalam drama RTM ya, petang-petang sekarang ni saya buka melihat Korban Kasih. Korban Kasih. Ya, Korban Kasih. Dua novel DBP yang diadaptasi menjadi teledrama pada bulan Ramadan. Dan kita lihat drama sekarang dia agak baik sedikit gunaan bahasanya lah. Dan mungkin Puan Margaret boleh, mungkin saya silap tafsiran ini, mungkin Puan Margaret boleh memberikan pandangan tentang bahasa dalam media hiburan atau medium hiburan kita. Kita sebenarnya apabila menyaksikan satu rancangan hiburan, kita kadang-kadang leka dan cenderung untuk terima saja apa yang disajikan kerana kita tidak mahu memberatkan fikiran dan juga minda kita sebab kita nak menghibur. Tetapi saya rasa tidak salah kalau hiburan itu menggunakan bahasa yang betul kerana selain daripada kita berhibur, apabila dikatakan sebagai hiburan itu, maksudnya yang akan menonton nanti rancangan itu bersama dengan kita kalau kita di rumah adalah anak-anak kita. Ya, generasi-generasi baru yang mereka ini masih lagi terlalu hijau dan perlukan pendidikan yang tepat tentang apa yang dikatakan sebagai bahasa. Jadi apabila kita berhibur sekalipun, tanggungjawab masyarakat sendiri adalah perlu bijak untuk memilih saluran hiburan mana yang dapat bukan saja memberikan maklumat, hiburan, tetapi pada masa yang sama memberikan ilmu pengetahuan kepada mereka. Dan dari pihak industri pula, mereka juga ada tanggungjawab yang lebih besar lagi kerana apabila mereka menggunakan perkataan ataupun ayat-ayat yang tidak betul dan tidak tepat, kita sebenarnya secara tidak langsung akan memberikan naskah yang tidak yang terlalu longgar untuk masyarakat. Sekurang-kurangnya kita kena bagi yang menghibur tetapi ada juga pendidikan di sebaliknya, sebab tanggungjawab itu bukan tanggungjawab yang cukup sekadar kita menghiburkan masyarakat mereka terhibur dan cukup sekadar itu, tetapi apa yang akan kesannya untuk jangka masa panjang selepas itu dalam kehidupan harian mereka. Kerana kalau di dalam industri hiburan itu ada golongan yang kita katakan sebagai selebriti dan sebagainya yang diminati oleh masyarakat. Jadi kalau mereka sama-sama mengajak dan menggunakan
perkataan dan juga ayat-ayat yang betul, secara tidak langsung peminat-minat mereka juga akan cenderung untuk menjadi seperti mereka. Jadi mempengaruhi orang untuk menggunakan perkataan dan juga ayat yang betul adalah tanggungjawab semua orang, saya rasa. Jadi kalau anda selebriti yang lagi ramai peminat, lagi besarlah tanggungjawab anda untuk menggunakan bahasa yang betul di dalam industri kreatif anda. Okey. Saya tertarik dengan cara Puan Magget bertutur petang ini. Satu-satu jelas. Mungkin dah terbiasa ya dalam dunia penyiaran yang dibentuk sebegini rupa ya, generasi umpamanya sebutan generasi baru ya. Sebutan G itu sangat diambil perhatian, G dan J. Okey. Puan Magget sebut tadi, saya tertarik dengan istilah naskah yang longgar ya. Naskah yang longgar dalam maksud naskah yang tidak memberikan makna moral ataupun memberikan kesan kepada pembaca lah, penonton lah ya, untuk menonton ya. Dalam hal ini bagaimana Puan Magget melihat ya, kalau kita balik semula ke Seribu Sarawak lah ya, bagaimana kita boleh mengoptimumkan penggunaan bahasa Melayu ini untuk kita mendedahkan ataupun mengetengahkan kepelbagaian budaya yang ada di negeri Sarawak ya, khususnya macam pelbagai etnik yang diceritakan ataupun diterangkan oleh Puan Magget tadi. Kalau di Sarawak dengan etniknya yang begitu banyak, bahasanya juga banyak, malah saya sendiri pun sebagai penduduk negeri Sarawak, saya tidak tahu kesemuanya. Dan ada di dalam kalangan etnik-etnik itu pun saya sendiri kadang-kadang baru dengar, ada. Jadi betapa banyaknya etnik yang ada di Sarawak, yang malah ada dalam kalangannya sudah hampir pupus pun disebabkan oleh asimilasi budaya dan sebagainya. Tetapi untuk kita menggunakan bahasa dan juga budaya masing-masing kita ketengahkan, apabila kita di dalam kalangan kelompok komuniti kita sendiri, kita mungkin mudah untuk memberi pemahaman kepada masyarakat. Kalau saya sebagai orang Iban, kalau di budaya di Sarawak itu sendiri, saya tahu kenapa kaum-kaum tertentu melaksanakan perkara-perkara tertentu. Tetapi apabila kita bercerita tentang masyarakat di Malaysia secara umum, keperluan bahasa Melayu sebagai pemersatu saya rasa penting, kerana kita mahu rakyat faham, rakyat yang bukan rakyat Sarawak tahu tentang budaya kita. Jadi elemen yang perlu ada di dalam kita nak memahamkan orang lain adalah bahasa. Jadi ini berkaitannya bagi saya, keperluan bahasa itu sebagai pemersatu untuk kita menyebarluaskan lagi maklumat dan juga informasi yang tepat tentang sesuatu kaum. Kalau tidak, takkanlah kita nak terus biarkan rakyat yang tidak pernah rakyat Malaysia di negeri-negeri lain yang tidak pernah ke Sarawak masih lagi menganggap rakyat Sarawak tinggal di atas pokok. Ya, jadi budaya yang ada di Sarawak yang digembar-gemburkan bahawa kami masih lagi terkebelakang, itu perlu diperjelaskan dengan menggunakan bahasa sebagai perantara antara masyarakat Sarawak sendiri dan juga masyarakat luar daripada kawasan Sarawak itu sendiri. Betul ya. Jadi pemahaman tentang bahasa itu akan mewujudkan sifat toleransi secara semula jadi melalui pembacaan ya. Dan Puan Magget tadi ada sebut yang boleh saya gunakan istilah sebagai simbiotik. Hubungan yang simbiosis, saling memerlukan antara keduanya. Puan Magget ada memberikan pandangan tentang RTM sebagai sebuah agensi media kerajaan bertanggungjawab untuk memberikan maklumat yang tepat kepada masyarakat ya. Tapi ini kita nak keluar sikit daripada aspek bahasa. Ini tentang pemerolehan maklumatnya. Masyarakat sekarang mudah terpedaya dengan berita-berita palsu. Masyarakat sekarang mudah terikut dengan hal-hal bersifat gosip. Masyarakat sekarang kurang upaya untuk mencari kebenaran dalam berita. Dan mereka suka sesuatu yang bersifat popular. Jadi mungkin Puan Magget boleh ulas sikit. Ini sebenarnya adalah cabaran yang paling besar kepada kami di dalam bidang penyiaran. Tetapi apabila kita menjadi sebuah media yang bersifat telus di dalam menyampaikan maklumat, kami sebenarnya perlu perkara itu, sesuatu fakta itu sahih terlebih dahulu,
barulah kita siarkan di dalam setiap platform yang kita ada. Contohnya seperti sekarang kalau di RTM selain daripada TV dan juga radio, kami juga boleh diakses menerusi laman sosial dan sebagainya seiring dengan perubahan masa. Jadi mereka yang bertugas di dalam memberikan maklumat ini adalah mereka yang benar-benar turun ke lapangan. Contohnya kalau saya di bilik berita, pemberita-pemberita akan turun ke lokasi mencari bahan berita dan kemudian balik ke pejabat, diolah dan dilaporkan kepada masyarakat. Semua ini mengambil masa. Kadang-kadang ada masa apabila kita ke lokasi itu, sumber yang kita perlu petik kenyataannya adalah sumber yang perlu sahih dan benar. Jadi untuk mendapatkan kebenaran daripada pihak sumber itu untuk kita siarkan berita, kita perlukan masa. Jadi selagi belum sahih dan diberikan kebenaran untuk disiarkan, kami akan menunggu terlebih dahulu sebelum disiarkan. Contohnya apabila kita cerita tentang keputusan PRU 14 yang lalu, bagaimana selama beberapa jam kami bersiaran, walaupun pada waktu itu banyak spekulasi yang sudah muncul di sana sini dengan pelbagai platform yang ada, masyarakat kata kenapa RTM lambat? Kenapa media lain ataupun kenapa ada sumber-sumber lain yang sudah menyiarkan? Kami ada tanggungjawab yang bukan hanya setakat memberi maklumat, tetapi tanggungjawab kepada sumber itu sendiri untuk kita zahirkan apa yang tepat dan betul. Jadi biar lambat orang kata asalkan selamat. Tetapi masyarakat suka yang cepat. Mereka mudah mencari maklumat di hujung jari, terutama sekarang. Tetapi perkara yang anda perlu tahu apabila sesuatu maklumat itu terlalu cepat, yang panas, yang sensasi, perkara itu memang cepat menarik perhatian masyarakat. Tetapi apa gunanya kita berkongsi perkara yang tidak tepat dan tidak sahih ini, belum lupa menjadi yang pertama, tetapi selepas itu maklumat yang kita sampaikan itu tidak tepat dan kita terpaksa memberikan ralat pula untuk berita itu. Tidakkah itu memberikan satu gambaran bahawa kita sebagai penyiar maklumat itu tidak boleh dipercayai. Jadi kita ada pilihan kepada sebagai media, pilihannya adalah untuk memberi maklumat yang tepat walaupun sedikit lambat, tetapi maklumat itu boleh dipercayai daripada kita berlumba-lumba kemudian salah, rupanya berita ini tidak benar, dan masyarakat sudah menyebarluaskan benda yang tidak benar tadi kepada ramai orang. Jadi secara tidak langsung kita sebenarnya memberikan ruang kepada kesilapan itu kepada orang lain dengan secara tidak langsung menyebarkan benda yang tidak tepat. Jadi masyarakat juga kena tahu bahawa sensasi itu tidak semestinya benar. Yang penting adalah untuk mereka memilih saluran mana dan juga platform mana yang sesuai untuk mendapatkan maklumat. Tidak guna perkara itu sensasi kalau tidak tepat, kerana nanti kita juga akan terpalit sama. Kita juga akan menjadi antara penyebar berita yang tidak betul. Jadi itu sebenarnya cabaran. Kalau kita lihat sekarang masyarakat memang cepat baca tajuk berita saja tetapi tidak mendalami isi-isi di dalamnya. Padahal pemberita pecah kepala ni nak fikir, nak mengolah berita, tetapi yang dibaca hanya tajuknya saja. Tajuk berita. Tajuk berita. Jadi kerajinan masyarakat sendiri untuk membaca, untuk mencari seberapa banyak sumber yang ada supaya mereka boleh tahu yang mana satu betul dan yang mana satu salah. Malah kami di RTM, saya rasa satu kebanggaannya adalah apabila tahun lepas kami dinobatkan sebagai jenama media yang paling dipercayai. Saya rasa itu sebenarnya satu perkara yang meningkatkan lagi semangat kami untuk terus memberikan yang terbaik kepada masyarakat dari segi maklumat, hiburan, dan tanggungjawab ini saya rasa amat besar kerana semua pihak perlu bekerjasama, bukan hanya kami sebagai penyiar tetapi masyarakat juga kena bekerjasama dengan kami untuk sama-sama menyebarluaskan berita yang benar itu menerusi apa yang kami sampaikan. Itulah Puan Margaret, macam apa yang bila berlaku pandemik COVID-19 sekarang ini, bila kita lihat masyarakat dah mula prihatin tentang berita-berita palsu inilah. Dan yang seperti yang Puan Margaret cakaplah, saya pun orang kata merakamkan tahniah kepada RTM, jenama yang paling dipercayai, dan kita pun lihat pemberitaan RTM itu pun sudah berbeza berbanding dengan dahulu kan. Cumanya ini bila kita bercakap tadi tentang berita palsu, berita yang tidak benar, ini ialah tentang cara masyarakat menggarap berita di Malaysia, inginkan sesuatu yang sensasi. Dan pandangan Puan Margaret,
kita perlukan perubahan dalam kalangan penerima berita itu sendiri. Apa pandangan Puan Madu? Penerima berita dia ada dua sebab kenapa mereka mendapatkan sumber berita itu. Satu untuk pengetahuan sendiri, satu lagi untuk dia nak menyebarkan kepada orang lain. Jadi untuk kita sebagai, saya bercakap dari perspektif seorang pembaca berita, orang yang membaca berita itulah. Maksudnya saya meletakkan diri saya sebagai masyarakat yang menonton dan juga membaca berita-berita yang media siarkan. Saya kalau boleh memang nak benda tu cepat. Inginkan maklumat itu segera. Dan seboleh-boleh mungkin akan mencari di mana-mana saluran yang ada untuk apa saja maklumat, contohnya seperti COVID-19 yang sedang berlaku sekarang. Saban hari kalau kita saksikan rating untuk tontonan bagi sidang media oleh Ketua Pengarah Kesihatan adalah menjadi rating yang paling tinggi. Malah difahamkan ada juga dapatan bahawa meningkat dari semasa ke semasa kerana setiap hari rakyat menantikan sumber berita tentang COVID-19. Jadi kalau saya menggunakan platform yang ada pilihan-pilihan itu untuk memilih platform mana yang boleh saya percayai, saya perlu mencari sumber yang diperakui dan profesional. Jangan mencari sumber-sumber yang tidak diketahui asas dan juga kebenarannya, sebab di dalam media sosial sekarang terlalu banyak sebenarnya. Tapi apabila perkara yang sensasi itu memang cepat menangkap bacaan kita kerana kita suka benda-benda sensasi ni. So siapa pun suka benda sensasi, tetapi sensasi hanya sekadar kosmetik saja bagi saya. Kerana yang penting adalah isinya. Isinya pula tu kena isi yang tepat dan betul, kerana kalau tidak, kenapa kita perlu ada jabatan, agensi dan juga badan-badan tertentu yang bertanggungjawab untuk memberikan maklumat ini. Jadi tidak ada gunanya media bertungkus lumus, bersusah payah turun ke lokasi, merisikokan diri mereka bertugas pada waktu orang lain berada di rumah, mereka berada di hadapan untuk mencari bahan berita semata-mata untuk memberikan maklumat kepada masyarakat. Jadi hormat menghormati itu perlu ada. Kita hormat berita yang disampaikan oleh pemberita dan juga pengamal media, dan pengamal media juga akan memberikan yang terbaik kepada masyarakat untuk pastikan supaya yang tepat saja yang akan disebarluaskan. Sebab saya rasa mana-mana media sekalipun masing-masing ada tanggungjawabnya tersendiri. Cuma apabila kita bercakap tentang media kerajaan ini, tanggungjawab itu menjadi lebih besar lagi lah sebab kita menjadi suara kerajaan. Jadi secara tidak langsung tanggungjawab mereka yang berada di barisan hadapan di media kerajaan ini juga akan sentiasa diperhatikan kerana kita ada tanggungjawab yang bukan sekadar menyampai maklumat tetapi bertanggungjawab kepada majikan kita iaitu kerajaan yang sedang mentadbir. Okey. Saya rasa penjelasan yang tuntas, yang sangat menarik. Kita boleh buka satu siri yang lain kita bicara tentang apa tu media ini dan ini jelas tentang sensasi itu hanyalah satu kosmetik. Ya biasalah kan masyarakat ni suka cantik, suka nampak tampan tapi lupa bahawa kadang-kadang berita nak jadi orang nombor satu menyampaikan berita, sebenarnya berita tu palsu dan telah menjejaskan masyarakat keseluruhannya. Jadi kita dah hampir 50 minit Puan Margaret sebenarnya berbicara tak sedar seronok bila kita bicara tentang seorang, ialah kita mengetahui bahawa kerja wartawan dan pemberita ini adalah untuk menyajikan maklumat dan pastinya di sebalik maklumat mungkin 3 maklumat saja diberikan kepada penonton, tetapi 3,000 maklumat di belakang itu yang diketahui oleh seorang pengacara ataupun pemberita sebab macam kami, selain kami tanggungjawab sebagai pemberita itu, kami juga ada aku janji sebagai penjabat awam. Jadi bila dah jadi penjabat awam ni, kita bertanggungjawab untuk memelihara dan juga menyimpan rahsia. Jadi selain daripada bertugas sebagai pemberita menyalurkan maklumat, tugas penyimpan rahsia itu juga perlu kami galas. Jadi saya rasa sebab itulah apabila kita cerita tentang media kerajaan ini, kami memang berbeza daripada media lain kerana kami perlu bertindak dan juga berfikir sebagai seorang penjawat awam juga. Jadi orang kata seperti menarik
rambut di dalam tepung ya. Aha, Tepung tidak berselerak, rambut tidak terputus. tidak Jadi putus. begitulah begitulah beratnya tanggungjawab seorang pemberita Mm-mm, khusus jadi RTM ini. mm-mm, Puan Maggie, agaknya kita dah pun uh, hampir ke pukul 4 petang. Ada satu mhm. soalan ya Puan Maggie tadi. Saya Ya. nak balik pada awal tadi bila Puan Maggie bercerita tentang apa itu uh, tentang pelaburan ya. Saya dah nampak dah Mm-mm, bagaimana mm-mm. pelaburan ayah Puan Margaret membelikan majalah komik gila-gila dan geli hati yang awal dulu Ha, semasa zaman awal kanak-kanak telah ha. membentuk membina karakter seorang yang akhirnya berfikiran ataupun apa mencapah horizon pemikiran ini, memetik kata-kata Dr. Mm-mm. Rajeshwari minggu lepas, Ya. horizon Ha. pemikiran ke satu tahap sebagai seorang pemberita dan juga lebih daripada Mm-mm. itu malah ya. Dan kita balik semula ialah untuk memupuk budaya membaca ini, uh, apa nasihat Puan Margaret lah dalam kalangan rakyat Malaysia supaya tidak berhenti daripada membaca. Masyarakat membaca adalah masyarakat yang berilmu. Kalau kita lihat sebenarnya sekarang di seluruh dunia pun pembacaan diberi penekanan. Kita sudah berada pada tahap yang tinggi juga kalau kita cerita tentang membaca sebagai sumber maklumat dan sebagainya. Cuma apabila kini kita bercerita tentang bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu juga, kita tidak malu sebagai rakyat Malaysia kerana bahasa Melayu juga sudah ada banyak buku-buku ilmiah dan sebagainya. Cuma pelaburan kita untuk membeli bahan-bahan bacaan sebagai satu pelaburan jangka masa panjang sebenarnya perlu kerana ibu bapa perlu menitik beratkan minat anak-anak mereka terhadap bahan bacaan kerana dari membaca itulah mereka sebenarnya boleh menjadi insan yang lebih berilmu dan juga mampu untuk bersaing pada peringkat akan datang kerana kalau kita lihat sebenarnya bahan bacaan yang ada ini pelbagai. Ada yang bersifat ringan hanya untuk suka-suka, tetapi ada juga yang bersifat ilmiah yang sebenarnya kita perlu tanamkan dalam diri masyarakat. Jadi dari usia kecil lah kita perlu mendidik mereka kerana apabila mereka membaca pada usia yang sangat muda, kita memberikan gambaran kepada mereka kepentingan membaca itu sehingga mereka meningkat usia nanti apabila mereka meniti usia remaja, dewasa dan sebagainya kerana kebanyakan daripada kita ni ada IQ yang berbeza tetapi peluang kita sama. Peluang untuk menjadi lebih baik sebagai individu, kita perlukan ilmu. Kalau kita nak menghadiri temuduga pun penemuduga kita akan mencari seseorang yang bukan hanya bijak dari segi pencapaian akademiknya tetapi juga dari segi ilmu pengetahuannya. Jadi ilmu pengetahuan itu datangnya dari mana? Semuanya datang dari membaca. Di pembacaan itu penting, tidak kisahlah apa bahan bacaan sekalipun, tetapi pilihlah bahan bacaan yang mampu memberikan kebaikan untuk kita, tidak kisahlah di media sosial dan sebagainya. Media sosial sebenarnya ada banyak bahan bacaan yang bagus. Cuma kita perlu memilih dan cari yang bermanfaat lah. Jangan hanya sensasi saja, sebab yang sensasi itu kadang-kadang dia hanya bersifat permukaan saja, tidak ada apa yang di dasarnya yang boleh kita bawa dan gunakan atau manfaatkan pada masa akan datang. Ya, satu Hmm. tip yang sangat baik, kita perlu menjadi Hmm. pengguna yang bijak. Pengguna yang bijak inilah bukan pengguna yang membeli barang-barang keperluan saja, tapi barang-barang memenuhkan ilmu di dada ya dan membentuk pemikiran. Hmm. Baiklah, Puan Margaret Ya. sebagai kesimpulannya lah. Hmm. Menutup bicara kita petang ini, indahnya ilmu persepsi dan perspektif Malaysia membaca. Dan seperti yang diterangkan dan diceritakan juga oleh Puan Margaret tadi tentang peranan bahasa Melayu itu sebagai bahasa pemersatu. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Okey, itu dia. Mungkin ada sedikit nasihat kepada Puan Margaret kepada kita tentang keyakinan untuk kita terus melestarikan penggunaan bahasa Melayu. Melestarikan bahasa Melayu ini bukan tanggungjawab DBP saja, bukan juga tanggungjawab RTM, tetapi tanggungjawab setiap individu kerana kalau kita lihat peranan dan juga fungsi bahasa Melayu itu sendiri adalah sebagai bahasa kebangsaan, menjadi bahasa pemersatu kerana kalau tanpa bahasa Melayu ini mungkin sukar untuk kita berkomunikasi, tidak ada komunikasi maka tidak adalah toleransi dan tidak ada toleransi maka akan runtuhlah perpaduan negara kita.
Jadi kalau kita ingin memartabatkan bahasa, tanggungjawab kita adalah menggunakan bahasa dengan sebaik mungkin, kerana setiap satu daripada yang kita lakukan apabila bercerita tentang bahasa ini semuanya akan berbalik kepada diri kita sendiri. Generasi yang akan datang, bagaimana mereka bereaksi terhadap bahasa itu nanti bergantung kepada apa yang kita lakukan hari ini. Jadi kalau kita mahukan bahasa ini terus menjadi bahasa kebanggaan rakyat Malaysia, kita perlu bertindak. Tindakan yang tepat adalah kita sendiri perlu menjadi antara ejen-ejen yang memberikan martabat kepada bahasa Melayu itu, bukan saja di peringkat Malaysia tetapi juga di peringkat antarabangsa. Kerana di seluruh dunia kita ada lebih kurang 300 juta penutur bahasa Melayu. Kalau rakyat di Malaysia tidak sampai separuh suku pun daripada jumlah itu, jadi kita tahu bahawa di seluruh dunia orang lain pula menggunakan bahasa Melayu itu sebagai bahasa pertuturan. Jadi kenapa kita sebagai rakyat Malaysia sendiri tidak mengagungkan, tidak memartabatkan dan mengangkat martabat bahasa Melayu itu sendiri. Ya, satu pesanan yang sangat penting, kita sebagai ejen yang perlu melestarikan bahasa kebangsaan, ya. Jadi Puan Margaret, saya bagi pihak Dewan Bahasa dan Pustaka nak ucapkan ribuan terima kasih atas, saya rasa, perkongsian yang sangat menarik petang ini dan membuka minda saya tentang banyak perkara, daripada perkara yang kecil semasa kecil, pengalaman kita semasa zaman sekolah mempengaruhi keseluruhan kehidupan kita bila menginjak dewasa dengan membaca. Dan sekali lagi, Puan Margaret mungkin nak cakap sesuatu? Kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada DBP, kepada Cik Abdul Ghani dan juga kepada Cik Azimin dan juga kepada semua petugas di DBP sendiri. Saya rasa DBP memainkan peranan yang sangat penting untuk menjadi pemudah cara kepada masyarakat, kerana saya sendiri secara peribadi juga kalau saya tidak tahu tentang sesuatu bahasa ataupun ayat dan sebagainya, saya akan rujuk terus ke DBP. Jadi sangat-sangat membantu dan saya rasa peluang yang ada ini secara tidak langsung kita tahu bahawa DBP ada peranan yang besar, dan terima kasih kerana peluang ini untuk saya kongsikan pengalaman yang tidak seberapa, tetapi sekurang-kurangnya perkongsian ini dapat kita tahu banyak perkara tentang DBP sendiri, dan di pihak penonton yang menonton waktu ini secara tidak langsung juga tahu peranan DBP dan juga peranan RTM, khususnya kami di sebagai media kerajaan, sebagai penyiar, untuk memudahkan masyarakat mengetahui tentang banyak perkara yang berlaku di dalam dan juga di luar negara. Baiklah. Terima kasih sekali lagi Puan Margaret atas kerjasama ini menjayakan program Berbicara Karyawan kita petang ini. InsyaAllah pada kesempatan yang lain, pada ruang yang lain, pada pentas yang lain, boleh kita berkongsi maklumat lagi, khususnya hal-hal berkaitan dengan media ini. Saya sangat suka tentang hal ini. Okey, terima kasih sekali lagi Puan Margaret. Jadi kita tamat di sini. Sekian, selamat petang dan selamat berbuka kepada semua yang beragama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.